Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada petang ni saya nak berkongsi sedikit pengalaman saya lah. Saya ada buat, kita panggil apa? Panggil Tut pun bukan Tut. Tu. Okey tu. Saya nak tunjuk ke tuan-tuan, saya rasa mungkin ianya berjaya. Okey, kalau kita tengok di dalam plastik ni ada akar. Saya tunjuk dekat sikit tuan-tuan. Tu ada akar tu. Sekejap lagi saya akan potong dahan ni. Okey, ni adalah pokok yang Belanda yang berada di hadapan rumah saya, yang saya buat saya rasa hampir 3 minggu tak silap saya. Saya buat belahan batang dia dan saya masukkan air ke dalam plastik dan saya ikat di dahan tersebut lah. Tapi kalau tuan-tuan tahu, tuan-tuan boleh komen di bawah apa yang sepatutnya kita bagi nama. Kita belah dia punya batang dan kita masukkan air. Jadi tuan-tuan boleh komen di bawah, sama-sama kita share. Jadi apa yang saya nak share, yang saya nak bagi tahu tuan-tuan, saya nak kongsi saja. Saya nak kongsi saja. Okey, antara pokok yang saya buat lah 2 dahan. Okey, 2 dahan yang saya buat. Jadi antara pokok lain juga saya ada buat. Saya ada buat pokok nona, saya buat tak keluar akar juga. Saya buat pada pokok nangka, tak keluar akar juga. Saya buat pada pokok limau pun tak keluar akar juga. Saya buat pada pokok kari pun tak keluar akar juga. Jadi yang ni setelah 3 minggu, ini saja baru keluar. Ni. Okey. Saya nak kongsi apa yang saya dapat buat rumusan di sini. Pokok batang yang lembut memang ianya akan mengeluarkan akar lah. Jadi jom saya nak potong dahan, sama-sama kita tengok. Sekarang ni saya dah potong 1 dahan. Tu saya dah potong. Kalau kita tengok ni, kalau kita tengok ada di depan saya ni, ni. Okey, saya dah potong 1. Okey. Dan saya akan potong 1 dahan lagi. Kita tengok. Dan sama-sama kita tengok dia punya akar dia. Jadi untuk panduan tuan-tuan, bagi dahan yang lembut seperti jambu, durian Belanda, memang ianya akan keluar akar lah. Jadi bagi dahan yang keras seperti limau nipis, limau kasturi, nangka, saya rasa memang dia tak akan keluar akar. Jadi kalau kita tengok, tuan-tuan tengok, tu dia keluar akar, memang keluar akar lah. Tu. Jadi ia akan keluar. Tadi untuk panduan tuan-tuan, kalau tuan-tuan nak buat, tuan-tuan boleh buat pada pokok durian Belanda ataupun jambu lah. Okey, jadi kepada penonton-penonton di luar, kalau tuan-tuan ada buat juga cara kaedah ni, kalau berjaya tuan-tuan bagi tahu saya pokok apa yang tuan-tuan buat, sebab dia saya nak cuba buat. Sama-sama kita belajar supaya tuan-tuan ataupun pekebun kecil di luar dapat mengetahui okey, jenis ni kita boleh buat untuk pokok apa. Okey, sekarang jom sama-sama kita buka dia punya plastik dia. Saya nak tunjuk kepada tuan-tuan di luar, tuan-tuan dan puan-puan di luar. Okey, dia punya akar dia lah. Okey, saya saja nak share dengan tuan-tuan je supaya pekebun kecil di luar dapat maklumat lah. Selain daripada kita mengeluarkan akar melalui Tut, kita juga boleh menggunakan kaedah air lah. Kita belah dahan dia. Okey, ni nanti saya akan tunjukkan cara-cara untuk belah tu punya ni dia. Okey tu. Kalau tuan-tuan dapat tengok dekat sikit. Okey tu. Tu. Okey, akar dia dah keluar, tapi saya rasa akar dia ni masih di peringkat muda lah. Okey, dia tak banyak lagi. Tapi tak apa, nanti saya jaga dia dalam polybag dululah sebelum kita tanam terus ke tanah. Okey, ni kita buka dia punya pokok dahan yang kedua. Okey. Plastik dia dah masuk ke dalam akar dia, dalam batang dia tu. Okey ni. Okey tu. Ni dahan yang kedua. Okay, ni banyak sikit dia punya tu. Okey. Tu. Okey, saya nak tunjuk dekat sikit. Okey, tu. Tuan boleh tengok tu. Akar dia dah keluar. Pokok durian Belanda. Tapi sekali lagi saya nak mohon kepada tuan-tuan, kalau tuan-tuan ada pernah buat kaedah ni, pokok apa, saya nak tuan-tuan tolong komen di bawah, sebab saya nak buat juga. Saya nak tahu pokok apa yang keluar, sebab saya dah cuba bermacam-macam pokok, hanya ini saja yang keluar. Pokok nona, pokok nangka, pokok apa, asam jawa,
Semua saya dah cuba, tapi setakat ini hasil ini saja tuan-tuan. Jadi kaedah air ni hanya kita boleh menggunakan kaedah ni saja. Pokok ni saja. Jadi tuan-tuan tolong bagi tahu saya pokok apa lagi sesuai dan apa kita nak bagi nama pengeluaran akar melalui kaedah ni. Kita nak bagi nama apa? Tuan-tuan tolong, kalau tuan-tuan tahu, tuan-tuan tolong bagi tahu. Okey, sekarang kita letak dahan pokok durian Belanda ni di bawah dulu. Okey, kita letak di bawah dulu. Sekejap lagi saya akan masukkan ia ke dalam polybag lah untuk kita jaga dia. Okey. Okey, sekarang ni saya nak tunjuk kepada tuan-tuan saiz plastik apa yang sesuai dan barang apa yang kita perlukan. Okey, jadi antara barang dia ini air biasa je saya guna. Okey, ini plastik. Plastik ni saya gunakan saiz jenis 4x6. Saiz 4x6. Okey. Kalau buka saya tengok. Okey, tu dia besar tu je. Dia tak besar mana pun. Okey. Okey, lepas tu kabel tight. Kabel tight dan pisau lah. Saya guna pisau. Okey, jadi jom kita buat pada pokok durian Belanda. Okey tuan-tuan, apa yang dahan yang perlu tuan-tuan pilih? Dahan durian Belanda ni ia sangat lembut. Okey, jadi tuan-tuan kena berlemah lembut dengan dahan ni lah. Sebab dia memang sangat lembut, betul-betul lembut lah. Jadi tuan-tuan boleh kriteria dahan ni tuan-tuan boleh ambil je dahan mana-mana pun sebab sama je. Okey, pertama sekali apa yang perlu kita buat, tuan-tuan potong separuh je sebab dia lembut sangat. Okey, tuan-tuan boleh belah dia naik ke atas. Okey, memang mudah sangat. Okey, jadi kalau tuan-tuan ada pokok durian Belanda di rumah, tuan-tuan nak buat benih, tak perlulah tuan-tuan nak tambah benih dengan beli di nursery lah, membazir duit je. Dan tuan-tuan hanya buat sendiri di rumah je, mudah guna air je. Okey, plastik, ni plastik. Okey, ni air. Saya akan guna plastik yang tadi juga sebab dia belum bocor. Okey, tuan-tuan isi. Okey, ni. Okey, tuan-tuan pastikan tuan-tuan beli plastik yang jernih macam ni lah, sebab supaya tuan-tuan dapat tengok dia punya pengeluaran akar sama ada dah keluar akar. Tuan-tuan boleh pantau tiap-tiap minggu sama ada dah keluar akar ataupun belum lah. Jadi kalau tuan-tuan beli plastik yang gelap, tuan-tuan tak nampak. Okey. Okey, sekarang ni dia punya batang kita dah belah. Tu dah belah dua. Kita boleh tengok dekat sikit. Tu dia punya ni kita dah belahkan dua dia tu, dah belah dua. Okey, sekarang kita nak masukkan plastik dan kita nak ikat je. Okey. Okey, ni plastik kita masukkan saja sampai rapat ke atas tu. Okey, dan kita ikat je. Tuan-tuan pastikan dia punya dahan yang kita belah tadi tu terendam di dalam air. Saya showkan tuan-tuan pakai kabel tight lah, sebab kabel tight dia akan pegang terus pada dahan tu, dia susah nak lucut. Kalau kita guna getah tu takut dia tak tahan. Okay, tuan guna kabel tight terus je. Okey. Okey, jadi kita dah siap. Okey, dah siap satu. Tu bahan ni dia punya yang kita belah tadi terendam di dalam air. Okey tuan-tuan, tu dah siap satu. Jadi saya nak buat satu lagi. Saya nak buat satu lagi supaya hari tu pun saya buat dua. Jadi yang ni pun saya nak buat dua juga supaya kita punya eksperimen menjadilah. Okey. Okey, plastik sama je. Plastik kita belah dulu dia punya dahan dia. Guna sebelah atas sikit. Okey, jap. Okey, tuan-tuan sebelah atas. Okey, tuan-tuan sikit je. Tuan-tuan tu tekan dekat atas. Tapi tadi sebab dia lembut, saya bagi tahu yang tadi tu memang dia lembut. Dah dia lembut. Okey. Tuan-tuan bagi panjang sikit sebab kita nak masukkan plastik, plastik. Okey. Okey. Saya nak tunjuk sekali lagi. Tu.
supaya kita nampak. Okey tu. Dia dah terbelah dia punya tu dia. Tu lagi jelas. Okey tu. Dah terbelah dia punya batang dia. Okey, dah terbelah. Baru kita masukkan plastik. Okey. Okey, ni plastik, kita masukkan air. Kita masukkan air. Dan kita ambil kabel tight. Kita masukkan saja dalam ni. Masukkan saja dalam ni. Dan tuan-tuan ikat saja. Okey, tuan-tuan ikat je. Okey, lagi 3 minggu atau 4 minggu kita akan tengok. Okey, sekarang saya dah siap. Ni plastik dia agak keras sikit. Okey, tapi tuan-tuan nak beli yang jenis ni. Yang jenis plastik jernih macam ni lah. Supaya tuan-tuan nampak. Jadi plastik ni dia gelap sikit. Jadi saya pergi kedai, dia punya plastik ni dah habis. Saya guna plastik ni je lah. Okey, tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, apa yang saya share tuan-tuan ni, saja saya nak kongsi dengan tuan-tuan. Supaya pekebun kecil di luar tidaklah membazir duit untuk membeli benih. Okey. Jadi kalau tuan-tuan ada sepokok, tuan-tuan boleh menggunakan air. Guna air saja untuk kita dapatkan benih yang banyak lah. Jadi kalau kita kata kita nak beli, memang boleh. Jadi okey, ini yang tadi yang saya akan tanam ke dalam polybag. Jadi tuan-tuan, jom kita tanam ke dalam polybag. Okey tuan-tuan, saya dah siap masukkan satu pokok, satu dahan lah ke dalam polybag. Tu, mari kita tengok. Okey, dah siap masuk. Okey, sekarang ni saya akan masukkan dahan durian Belanda yang satu lagi lah. Okey, yang ni. Okey, kita akan masukkan dalam polybag. Okey. Okey, jadi tuan-tuan, jimat duit kita kalau kita buat sendiri. Jangan tuan-tuan ingat ada pokok belakang rumah ataupun ada pokok tepi rumah, tuan-tuan nak beli je. Okey, kalau tuan-tuan ada duit, jangan tuan-tuan nak fikir nak beli je kat nursery. Sebab nursery pun kalau sepokok ni dia dah kira berapa ringgit, dah berbelas ringgit dah. Jadi kalau ada di tepi rumah tuan-tuan, tuan-tuan buat sendiri je. Jadi ianya akan menjimatkan kita punya duit. Kita beli pokok tu, kita dah boleh beli baja ataupun benda lain lah. Jadi sekarang ni saya dah dapat 2 pokok durian Belanda yang arwah Piramli ada sebut family planning. Jadi okey tuan, saya dah dapat 2 pokok. Tu 2 pokok durian Belanda daripada hasil kita menggunakan air lah. Dia dah keluar akar. Jadi tuan-tuan, saya pun mengharapkan tuan-tuan supaya dapat mencuba kaedah ni. Tak kotor tangan pun. Okey tu, guna 2 air tu. Ini buah durian Belanda yang ada di rumah saya tu lah. Okey, jadi saya ucapkan semoga tuan-tuan dan puan-puan boleh mencuba kaedah ni. Jikalau tuan-tuan rasa benda ni bermanfaat, tuan-tuan boleh share kepada sahabat-sahabat kita di luar. Okey, supaya ilmu ni menjadi satu asbab untuk kita ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya memohon ampun jika ada tersalah kasar, tersalah bahasa percakapan saya. Okey, jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.